The Haunting Cruise dan PN. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda 3 buah kisah seram pendek yang datangnya daripada seorang penulis yang bernama Rashid Salim. Beliau adalah seorang penulis kisah-kisah seram pendek, dan beliau telah memberi keizinan kepada Brother Fai untuk kongsikan kisah-kisah seram pendek beliau. Dan Brother Fai telah memilih 3 daripada kisah seram pendek hasil daripada penulisan beliau. Kisah yang pertama adalah mengenai misteri pakcik tua mengutip sampah. Aku ada nampak seseorang dekat jambatan rumah aku. Dia geledah tong-tong sampah dekat situ untuk mencari barang yang boleh dijual. Aku ni biasalah suka calling-calling member tengah malam sambil berjalan kaki. Lepas habis sembang dengan member aku pun pergi dekat pakcik tu untuk menyapanya. Pakcik, nak kotak tak? Rumah saya banyak kotak. Di bawah balam-balam cahaya lampu jalan, aku berdiri dekat dia. Dia diam seolah-olah pertanyaan aku tu dia tak dengar. Pakcik, aku panggil dia lagi sekali. Bukan apa, kotak banyak kat rumah tu. Aku malas nak biar lama-lama. Jadi aku fikir eloklah aku kasih saja kat dia. Lelaki yang aku kira berusia lewat 60-an tu memang tak pernah aku lihat pun sebelum ni. Dari kampung mana dia datang? Tak tahulah. Hati ni tertanya-tanya juga. Janggut dia panjang, beruban putih, jambang tebal, tubuh kurus macam tak cukup makan. Pakaian memang compang-camping. Timbul rasa simpati. Sebab tu aku nak kasih dia kotak. Boleh dia jual. Cuma dia tak layan aku. Pelik juga aku rasa. Memandangkan dia tak endahkan, aku pun berkira-kira nak balik rumah lah. Dah lewat sangat masa tu. Tak elok berembun lama-lama. Bila aku toleh semula, pakcik tua tu dah tak ada. Cepatnya dia pergi. Dan baru aku perasan dia tak bawa apa-apa kenderaan pun. Masa tu aku terhidu macam bau bangkai. Tadi tak ada pun. Sudah. Bulu roma aku merinding. Aku cuba lajukan langkah nak balik. Jarak rumah aku kat tempat tong sampah tu lebih kurang 100 meter je. Tu pun rasa macam lambat nak sampai. Mana taknya pejal urat jadinya. Tiba-tiba rasa macam ada orang ikut. Tapi aku tak mau toleh lagi. Perasaan dah tak menentu waktu tu. Mana kotaknya? Aku dengar suara dari belakang. Sudah. Dia minta kotak pula. Aku tak yakin dia orang, sebab meraih macam tu je tadi. Suara pun lain macam suara dia. Aku masuk dalam rumah, lupa nak bagi salam. Aku pun tutup pintu. Masa tu aku dengar pintu diketuk. Mana kotaknya? Suara tu tembus dinding. Aku intai dari cermin pintu sliding. Tak ada orang pun. Mana kotaknya? Suara pakcik tua tu kedengaran lagi. Sejak hari tu, aku dah tak borak di telefon larut malam sambil jalan kaki. Entah hantu raya mana duk kacau. Kepunyaan siapa pun aku tak tahu. Geram pula rasa. Sibuk je duk usik aku ni. Apa? Ingat aku takut ke? Padahal aku hampir-hampir saja nak pengsan. Kisah yang kedua adalah mengenai pengalaman seorang pemandu teksi. Abang Jamil beritahu aku bahawa teksinya pernah nak ditumpang oleh roh orang mati kemalangan. Pada malam kejadian, teksinya ditahan. Makhluk itu meminta agar dia
dirinya dihantar pergi ke hospital. Keadaan mulutnya koyak rabak, nampak pecah dan lidah pun terjelir berdarah. Dia cakap lebih kurang macam ni. Abang, Jamil keliru. Itu orang ke hantu ke? Nak hantar ke tak nak? Abang, tolong hantar saya pergi hospital, bang. Rayu dia. Itu yang Abang Jamil cerita. Lepas tu, abang pergi atur dok? Terus aku tanya dia. Potong steam betul lah. Abang Jamil gerling aku. Maaflah, aku menyampuk memotong ceritanya. Aku tak sabar nak tahu. Mu gila shit. Aku nak pergi hantar dia hospital. Kaki dia pun dok jejak tanah. Confirm nak hantu. Kalau dok ke mulut rabuk gitu nak cakap. Siap berdiri tepi tingkap taksi aku lagi, beritahu Abang Jamil bersama ekspresi wajah cuak. Teringat kisah ketiga itu agaknya lah. Aku ni pula gigit garpu. Bihun goreng pun aku tak sempat telan. Kaku membayangkan entiti yang diceritakan oleh Abang Jamil. Abang boleh tolong hantar saya pergi hospital tak? Kisah yang ketiga adalah mengenai misteri lelaki hilang dalam tandas. Aku ada pengalaman pelik di hospital. Selama umur hidupku, itulah kali pertama aku kena tahan wad selama 8 hari. Macam nak gila pun ada. Mujurlah misi kat situ baik-baik belaka. Aku dimasukkan ke wad gara-gara pengsan di tempat kerja. Doktor suspek aku mengidap encephalitis dan aku tak dapat bercakap. Tak tahu kenapalah. Aneh kan? Aneh tapi benar. Dan masa pengsan tu, aku diserang minor stroke. Alhamdulillah, mujurlah 3 hari saja kemudian aku sembuh. Walau bagaimanapun, tubuh aku bahagian kiri tak kuat. Langkah pun terasa berat. Ketika di wad, aku dipakaikan tiub takung kencing. Memang tak selesa lah. Tapi pada hari ketiga aku minta misi cabut lah. Sebab aku tak mau lagi pakai dan ingin berjalan sendiri ke tandas. Suatu malam, ketika isteri aku Lena tidur dekat katil, aku pun bangun nak ke tandas. Suasana hening dan hanya kedengaran daun kipas siling berpusing. Pesakit lain aku perhatikan rata-rata dah tidur. Hanya beberapa orang misi saja aku tengok sedang sibuk dengan kerjanya. Doktor yang bertugas pula sibuk dekat mejanya, menghadap komputer menaip sesuatu. Aku pun mengheret langkah perlahan masuk ke tandas. Tiba-tiba, tubuh aku dilanggar dari belakang. Seorang lelaki tergesa-gesa masuk ke tandas itu tanpa rasa bersalah. Hei, apa ni? Tak nampak orang ke? Dia langsung tak ada meminta maaf pun. Barangkali tak tahan agaknya. Kalau ia pun, janganlah langgar aku. Nasib baik aku tak jatuh. Bila dah masuk, aku pergi ke tandas yang hujung sekali. Sebab aku perhatikan tandas lain tak berapa selesa. Tambah pula aroma yang kurang menyenangkan. Yang ni tandas cangkung. Selesalah sikit. Aku pun buang air kecil. Lepas dah selesai semuanya, barulah aku teringat. Tadi ada orang tergesa-gesa masuk tandas. Cuma yang peliknya, semua pintu tandas dan bilik mandi terbuka. Tapi mana orang tadi? Aku tertanya-tanya juga ni. Aku dah tak fikir dah masa tu. Cepat-cepat aku keluar. Dan selepas tu, setiap kali nak ke tandas, mesti perkara tersebut bermain dalam kepala aku. Ya, itulah dia 3 kisah seram pendek hasil daripada penulisan Rashid Salim. Terima kasih saudara Rashid Salim.
kerana telah memberi keizinan kepada Brother Fai untuk kongsikan kisah-kisah daripada anda lah. Dan insyaAllah lepas ni Brother Fai akan cari lagi kisah-kisah pendek daripada penulisan Rashid Salim. Sebenarnya ada banyak dia membuat kisah-kisah seram pendek ni, tapi pada malam ni Brother Fai akan kongsikan hanya 3 sajalah.